Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jadi kita sambung kitab kita ni, iaitu kitab Tuhfatul Murid syarah Jawharatul Tauhid. Jawharatul Tauhid nazam Syai' ini dikarang oleh Syekh Ibrahim Laqani, dan syarahnya Tuhfatul Murid itu oleh Syekh Bajuri dia. Jadi kita nak bincang gini nya nazam yang ke-101 dah. Nazam yang ke-101. Tak dah. Satu mana satu. Tak jumpa lah. Sebenarnya tak ada, entah. Jumpa 97, 98, 99, 100. Ni dia. Kitab Arab ni muka surat 245 dah. Okey. Jadi tajuk dia 101 ni. Kejahatan dibalas Allah dengan yang setimpalnya, sedangkan kebaikan dibalas oleh Allah dengan berlipat kali ganda ni. Jadi Allah balas dia molek je kalau kita buat dosa, buat silap. Tapi kalau lah dosa pahala dia lipat kali ganda ke. Nah. Nazam 101 tu bahasa Arab bunyi fasayyi'atu 'ibadahu bil misli wal hasanatu du'ifat bil fadli. Maka perbuatan-perbuatan yang jahat itu di sisi Allah adalah terbalas dengan setimpal dia, bil misli dia, sedemolek sama-sama. Sedemolek lah. Dan kebaikan itu dilipat gandakan dengan keutamaan. Wal hasanat du'ifat bil fadli. Jadi syarah gini nak. Balasan terhadap perbuatan-perbuatan jahat di sisi Allah Ta'ala adalah sesuai dengan kadar kejahatan itu. Ini jika Allah hendak membalasnya, kerana Allah boleh saja mengampuni perbuatan jahat itu jika tidak sampai membawa kepada kekufuran. Jadi Allah berhak nak ampun ni. Kalau Allah tak ampun pun, jadi dia tetap juga kalau Allah balas pada sedang molek. Kalau Allah apalah. Tapi kalau kekufuran itu alihlah dah. Nak apa ke ada kekufuran. Namun jika perbuatan jahat itu membawa pada kekufuran, maka kekalah ia dalam neraka. As-sayyi'at adalah jamak daripada sayyi'atun. Sayyi'atu adalah jamak daripada sayyi'atun, dan dia adalah ma yudhammu fa'luhu syar'an saghiratan kanat aw kabiratan. Sesuatu perbuatan yang dicela akan pelakunya menurut syarak, baik dia itu kecil ataupun besar. Yuzammu fa'luhu syar'an saghiratan kanat aw kabiratan. Jadi tak kira besar kecil, dia Allah SWT cela, maka itu dikira dosa dah. Perbuatan itu dinamakan sayyi'ah apabila kerana pelakunya menjadi buruk rupanya ketika dia dihadapan pada perbuatan-perbuatannya itu pada hari kiamat. Jadi buruk. Dunia ni tak apalah, di akhirat, di kiamat tu nampak buruk benar orang yang melakukan dosa dah. Dan yang dimaksudkan adalah keburukan atau kejahatan yang diperbuat oleh hamba, baik secara hakikat maupun secara hukum. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh hamba secara hukum adalah bahawa dilemparkan kejahatan itu ke atasnya kerana pernah menzalimi orang lain sesudah habis kebaikan-kebaikannya. Kerana sungguhnya diambil daripada kebaikan-kebaikan orang yang menzalimi dan diberikan kepada orang yang dizalimi. Maka jika telah habis kebaikan-kebaikan orang yang menzalimi itu, dilemparkanlah atasnya kejahatan-kejahatan orang yang dizalimi. Orang yang zalim ni jangan panggil biasalah dah. Mengkhianati dah perjanjian asal dah.
pakak nak musuh pula ke apa dah. Jadi bahayalah tu dah. Orang buat zalim ni dosa orang pertama dia kena pahala dia kena beri kepada orang yang buat zalim dulu dah. Yang dia khianati dulu. Lepas boleh pahala-pahala dia beri kat orang. Tak cukup lagi baru dah dia ambil pahala orang lain. Ambil dosa orang lain dia tangguh pula dah. Dua kali lah habis dah pahala dia beri kat orang dah. Kena tangguh dosa orang lain pula. Maka jika telah habis kebaikan-kebaikan orang Muslim itu, dilemparkanlah atasnya kejahatan-kejahatan orang yang terzalimi pula dah. Perkataan musannif pengarang ni, pengarang nazam syair ni dengan kata wal hasanatu du'ifat bil fadli. Maksudnya bahawa Allah Ta'ala melipat kali gandakan kebaikan-kebaikan hamba dengan keutamaan-keutamaannya, keutamaan daripada Allah, bukan kerana satu kewajipan apa atas Allah SWT. Allah bukan wajib dia nak beri, tapi dia rasa dia ni mempunyai kurnia yang besar, Allah bagilah pada makhluk-makhluknya, terutama orang beriman. Jadi pahala tu asal pahala 10 kali ganda, tapi Allah nak beri dia boleh lipat kali gandakan lagi. Dan al-hasanat tu adalah jamak daripada hasanatun. Dan dia adalah ma yumdahu iluhu syara'an. Suatu perbuatan yang dipuji akan pelakunya menurut syarak. Dinamakan perbuatan itu dengan hasanah, kebaikan adalah kerana bagusnya wajah orang yang memiliki perbuatan itu ketika dia melihatnya pada hari kiamat. Sebab apa panggil hasanah kebaikan? Kerana nampak comel muka dia di hari kiamat, kerana gembira. Tengok perbuatan yang baik itulah dah. Jadi perbuatan itu akan menyebabkan muka dia jadi comel dah. Hasanah, baik. Jadi kalau orang buat dosa, dia akan nampak uduh muka dia dah. Buruk rupanya dah. Ketika dia hadapi perbuatannya, tengok perbuatan yang buruk tu jadi muka dia uduh dah. Perbuatan baik yang dapat menerima tad'if, pelipat kali ganda adalah dengan syarat-syarat sebagaimana berikut. Pertama, perbuatan baik itu maqbulah, diterima dulu dah. Bukan mardudah, ditolak. Ambil semaya. Semaya tapi tak ambil semaya dah. Semaya dalam keadaan tak ada. Itu tak terima lah. Macam mana nak kata makbulah dah. Bukan mardudah, ditolak dengan sebab seumpama riak. Selagi kerana riak dah. Kerana seperti itu tidak ada pahalanya sama sekali riak. Semaya-semaya tapi nak tunjuk kau orang dah. Bukan ikhlas kerana Allah SWT. Yang kedua, perbuatan baik itu asliyah, yakni belum pernah dilihat ganda pernah dilipat gandakan. Jadi kalau perbuatan baik itu tidak asliyah, seperti kebaikan terjadi dengan sebab tad'if, maka tidaklah dia dilipat kali gandakan dua kalinya. Jadi dia bukan lipat kali ganda lagi dah. Lepas tu baru dilipat ganda. Kalau benda tu ada ganda dia, maka tidak dilipat kali gandakan lah. Dia kata begitu. Wallahualam lah dah. Yang pentingnya secara asalnya. Tak tahu jugalah dah. Yang ketiga, perbuatan baik itu dikerjakan oleh hamba atau yang menempati hukumnya dengan bahawa orang lain yang perbuatnya untuk dia. Sebagaimana jika orang selain engkau bersedekah dengan niat pahala untuk engkau. Jadi kalau perbuatan baik itu masih dalam niat untuk memperbuatnya, maka hanyalah ditulis satu kebaikan tanpa tad'if. Tanpa gadai lah dah. Tapi dimasukkan di sini seorang yang sebelumnya selalu melakukan kemaksiatan, kemudian dia meninggalkannya, maka baginya kebaikan yang dilipat gandakan. Tapi kalau orang tu sebelumnya buat maksiat, lepas tu buat tinggal maksiat, lepas tu buat kebaikan, lipat ganda. Wallahualam lah, 2 kali, 3 kali dah. Tinggal maksiat so, buat pahala so. Tak apalah, yang pentingnya gitu lebih kurang. Yang keempatnya, perbuatan baik itu bukan kebaikan yang diambil dari seseorang yang pernah berbuat zalim padanya. Maka kebaikan yang seperti ini tidaklah dilipat gandakan. Orang buat baik, tapi kebaikan dia dia ni buat zalim kau orang, dia kena beri kau orang lain. Tak ada nak lipat gandakan dah. Tad'if itu gandaan itu adalah di antara kekhususan umat Nabi Muhammad SAW. Adapun umat yang selainnya, maka kebaikan mereka itu hanya tulis satu kebaikan saja. Ini salah satu pendapat ada. Darjat tad'if gandaan pahala yang paling sedikit adalah 10 kali ganda, dan kadang-kadang hingga 70 kali ganda sampai 700 kali ganda atau lebih lagi gandaan tanpa batas pahala-pahala kebaikan itu. Dan darjat-darjat tad'if gandaan pahala itu adalah sesuai dengan apa-apa yang diikut sertakan bersama kebaikan itu berupa ikhlasnya dan bagusnya niatnya. Keikhlasan dan bagusnya niat itu boleh melipat kali ganda ke amal itu lebih daripada gandaan biasa dah.
Dia ikhlas tu besar dah. Oleh sebab itu dia tak boleh lah, kita tak tahu dah, ada orang nampak je biasa je dah, sikit je amal dia, tapi ikhlas lebih daripada orang yang amal banyak, mungkin juga dah. Tapi kita jangan buat alasan lah. Pasal kita ni takut kita kurang ikhlas, kita amal banyak, sepatutnya niat gitulah atas diri kita. Untuk sangka baik atas diri orang lain, bolehlah kita kata dia nampak je malas main sunat ke apa, tapi semai khusyuk, pahala ganda yang banyak, gitulah. Hak kita pula, aku tak sembahyang khusyuk ni, aku nak tambah sembahyang sunat. Atau kena baca Quran banyak nah, sebab aku banyak dosa, maka pahala aku kurang khusyuk nah. Baru jangan fikir ganda itu, dan kita fikirnya moga-moga bertambah pahala kita dah. Okay, yang ke-102, nazam yang ke-102, dosa-dosa kecil terhapus dengan cara menjauhi dosa-dosa besar. Nazam yang ke-102 ni, wa bijtinabil lil kaba'ir tukfaru saghairu wal saghairu wa jalwusu yukaffiru. Dengan menjauhi dosa-dosa besar, niscaya terampunlah dosa-dosa kecil. Dan telah datang riwayat bahawa wuduk itu menghapuskan dosa. Wajal wuduk ni yukfaru, tengok harap. Saghairun wajal wudu, wajal wudu yukaffiru. Sini tak ada, jadi musuh dia, wudu sebenarnya. Wajal wudu yukaffiru dia. Dengan menjauhi dosa-dosa besar, niscaya terampun dosa-dosa kecil, dan telah datang riwayat bahawa wudu itu menghapuskan dosa. Dosa mana? Dosa kecil aja. Jadi masukkan dengan menjauhi dosa-dosa besar adalah termasuk bertaubat daripadanya sesudah mengerjakannya. Bukan sesuatu yang khusus dengan ketiadaan mengerjakannya satu kali pun. Lain halnya dengan mengerjakan dosa besar tanpa bertaubat. Jadi dia ni mungkin bermaksud taubat dosa besar langsung, dosa besar, tapi taubat itu dikira terhapus dia dah. Jauh daripada dosa besar dah. Macam dia telah meninggalkan dosa besar dah kali taubat dia. Bukan maksudnya taubat langsung dia. Kalau buat kali taubat jadi macam tak buat juga. Tapi kalau dia buat dosa besar tanpa taubat, maka tak bolehlah buat benda kecil menghapuskan dosa, tak boleh. Menjauhi dosa besar termasuk kafarat. Kafarat ini penghapusan dan bagi dosa-dosa kecil. Allah Ta'ala firman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum as-saghair dah. Sekat tu dah ankum sayyi'atikum tu ayat Quran dah. Surah An-Nisa ayat 31. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar yang kamu dilarang daripadanya, maka kami hapuskan daripadamu akan kejahatan-kejahatan. Lepas tu baru dia terjemah as-saghair, yakni dosa-dosa kecil. Makna dia adalah dosa-dosa kecil. Meninggalkan dosa-dosa besar yang dilarang kamu, dihapuskan daripada kamu kesilapan kamu, iaitu kesilapan dosa kecil. Tinggal dosa besar, dia terhapus dosa kecil. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yu'addi as-salawatil khamsa wa yasumu ramadana wa yajtanibul kaba'ira as-sab'a illa futihat lahu thamaniyatu abwabil jannah yaumal qiyamah hatta annaha tatusaffiqu." Tidaklah di antara seseorang hamba yang menunaikan solat 5 waktu dan berpuasa Ramadan serta menjauhi dosa-dosa besar yang 7, dosa besar yang 7 kecuali dibukakan baginya 8 pintu syurga. Dibuka baginya 8 pintu-pintu syurga di hari kiamat, sehingga pintu-pintu itu saling berbenturan kerana kosongnya. Maksudnya saling berlagu antara pintu sehingga kosong, tak ada orang nak masuk, dia yang boleh masuk dah. Jadi boleh masuk dia tu. 7 macam dosa besar tu nah. أو يضرب بعضها بعضا من خلوها فلا يدخلها أحد حتى يدخلها. Dia akan masuk, tak ada orang boleh masuk kecuali dia masuk dulu lah. Jadi hadis ni hadis akhrajahu An-Nasa'i an Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis riwayat An-Nasa'i lah. Riwayat Nasa'i lah. Lepas tu dia kata 7 macam dosa besar itu. Wasam'u, dan 7 dosa besar itu adalah pertama syirik pada Allah.
Dah dosa besar ni. Yang kedua, mengerjakan sihir. Kalau buat sihir, tak apa dosa kecil ni. Dosa besar lagi dia ada ni. Yang ketiganya, membunuh orang tanpa hak, tanpa benar ni. Yang keempatnya, memakai harta anak yatim. Pakai harta anak yatim ni. Memakai harta anak yatim. Jadi dosa besar. Yang kelimanya, memakai riba. Makai riba. Makai riba dosa besar ni. Walaupun ekonomi sekarang banyak sistem riba ni. Tapi dosa besar ni. Yang keenam, melarikan diri dari peperangan. Dosa besar juga. Pasal dia menyebabkan kekalah tentera Islam. Nyawa orang lain lebih melayar kerana dia nakut anginnya. Yang ketujuh, menuduh zina kepada perempuan-perempuan yang baik. Ni dah tujuh, dipanggil tujuh dosa besar. Ini dia tujuh dosa besar dah. Dalam satu hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahun idza jtunibatil kaba'ir. Solat 5 waktu dan Jumaat kepada Jumaat lah, sembahyang Jumaat kepada Jumaat tu tak. Lain serta Ramadan kepada Ramadan. Yang lain adalah menghapuskan dosa-dosa yang ada di antaranya jika dijauhi akan dosa-dosa besar. Ijtamatil kaba'ir. Hadis ni hadis riwayat Muslim. Ni kuat lagi hadis ni. Akhrajal Muslim an Abi Hurairah. Hadis riwayat Muslim ni. Hadis ni kuat lagi dah. Jadi kita kena jaga semoleklah sembahyang antara 5 waktu, sembahyang Jumaat dengan Jumaat. Ramadan puasa tu dengan Ramadan, maka benda tu kalau kita jaga molek, insya-Allah jadi hapuskan antara celah-celah amal ibadah tu yang menghapuskan dosa-dosa kecil dah. Dengan sebab meninggalkan dosa besar dah. Penghapusan atau pengampunan dosa itu ada kalanya dengan menutup dosa tersebut. Kadang-kadang hapus dosa ni cara tutup, tak ada dosa dah. Seperti tersebut dari penglihatan para malaikat. Kata malaikat tak nampak. Peserta tetap ia dalam sahifah. Dan ada kalanya apabila dengan menghapusnya dari sahifah malaikat. Kadang-kadang tulis dah malaikat tapi terhapus. Ataupun malaikat tak nampak tak boleh tulis. Dua cara lah. Dah. Sebagai ulama menghikayatkan bahawa pendapat pertama itulah yang lebih sahih di kalangan para muhakkikin, iaitu malaikat tak boleh tulis nak. Lepas tu, di samping menjauhi dosa-dosa besar, dapat menghapuskan dosa-dosa kecil. Sebagaimana telah diterangkan, maka tersebut pula dalam beberapa riwayat bahawa wuduk itu juga dapat menghapuskan dosa-dosa kecil. Dalam satu hadis dari Utsman bin Affan, beliau berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqulu, la yusbighul ahadun al-wudu illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang yang menyempurnakan wuduk kecuali diampunkanlah dosanya akan apa-apa yang telah terdahulu dari dosa-dosanya dan apa-apa yang terkemudian. Hadis ni ini lah. Ni ada. Ada lagi apa syarah lagi dah. Kisah ni kata hadis tu zikru sahih sami fi majma' az-zawaid al-munziri fi at-targhib wa at-tarhib wa qala hasami rawahu al-bazar wa rijaluhu biwasiqun wal hadis hasan insyaallah. Hadis ni hadis hasan mengikut Ibn Hajar al-Hasami ni. Bukan al-Hatami ni. Ni ulama hadis lah. Jadi dia kata hadis hasan insya-Allah. Okay, lepas tu dia kata dalam satu hadis lain pula, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza thumma qama farafa'a rak'ataini la yuhdithu fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berwuduk seumpama wudukku ini, kemudian dia berdiri, lalu rakaat dengan 2 rakaat, tidak dia berhadas pada 2 rakaat itu, maka diampunkanlah dosanya baginya akan apa-apa yang terdahulu dari dosanya, dosa selepasnya terampuni. Jadi hadis ni dia tidak begini lah. La yuhaddithu fihi ma nafsuhu. Gini maksudnya tidak kecek, khusyuk. Berhadah ya hadis ni. Terjemah berhadah ni. Dia tidak bercakap
dengan diri sendiri. Maksudnya khusyuk lah semaya dia. Dia kata khusyuk semaya. Apa dia diampunkan dua gini akan apa terlalu dari dosanya ni. Tak ngoyak kau sini. Jadi diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Sunan Kitab Taharah bab sifatul wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat air sembahyang Nabi lah. Dan diriwayatkan Nasa'i dalam Sunan Kubra Kitab Taharah bab basuh dua tangan sebelum wudu. Dan daripada Utsman bin Affan dengan lafaz man tawadda'a mislu wudu'i hadza, hadisnya. Jadi itu adalah itulah jadi hadis ni terlalulah kuat mana siapa yang riwayat banyaklah riwayat Abu Daud pada, riwayat Nasa'i pada dah. Dalam sebut Sunan Kubra dia. Okay, habis itu dah. Lepas tu dalam hadis yang lain pula ada hadis yang lain pula, la yatawaddau rajulun muslimun fayuhsinul wudu'a fayusalli salatan illa ghafir lahu ma bainaha wa bainas salati allati taliha. Tidaklah seorang muslim itu berwuduk lantas dia memperbaguskan wuduknya, lalu dia mengerjakan salat kecuali diampunkanlah baginya akan dosa yang ada di antara salat itu dan di antara salat yang mengiringinya. Jadi solat antara semaya dengan semaya itu jadi terhapus dosanya. Tapi ni tak ayat dia ayat mana ni? Tak ayat sini pun tak ayat takkit. Okey, penyebutan solat pada dua hadis di atas adalah untuk menggalakkan solat sunat wuduk agar bertambah pahalanya dia. Dia ada kata sunat wuduk ni sahabat hak bid'ah tidak lah. Sunat wuduk ni macam hadis banyak kan. Hadis ni banyak cerita kelebihan solat sunat wuduk. Jadi dikatakan Bilal bin Rabah dah dia masuk syurga tu, di tengah Nabi dah kata tengah tapak kaki dia dalam syurga dah. Tanya apa dah. Jadi dia tak tahu mula, lepas tu kata mungkinlah dia harap benar amal dia terima ni kerana dia ni setiap kali ambil wuduk dia akan semai sunat dulu dah. Dan sunat wuduk ni adalah dengan dalil-dalil seperti kita baca saat ni, ada dah dalil dah. Jadi tidak bermakna sahabat tu dia reka semai sunat wuduk dulu, tidak dah. Tak betul dah. Okey, lepas tu bukan berarti bahawa wuduk yang boleh menghapuskan dosa-dosa kecil itu mesti diiringi dengan solat sunat. Dah. Kerana penghapusan dosa dengan sebab wuduk sendiri tidaklah tergantung pada solat. Yang ambil semaya sahaja itu boleh hapus dosa dah. Tapi kalau semaya tu bertambah kuatlah penghapusan dosa dah. Okey, sebagaimana riwayat dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam keadaan marfu'. Marfu' ni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-wudu yukaffiru ma qablahu thumma tasiru as-salatu nafilah. Wudu itu menghapuskan dosa-dosa sebelumnya, kemudian jadilah solat itu sebagai solat sunat. Itu ayat juga. Kata marfu', tak ayat hadis riwayat mana dah. Jadi wudu itu menghapuskan dosa-dosa sebelumnya, kemudian jadilah solat itu sebagai solat sunat. Jadi ditambah lagi pahala lah. Ambil sembahyang itu apa dosa dah, tambah dengan sembahyang sunat pahala lah boleh, bukan nak apa dosa saja dah lagi dah. Tu tapi riwayat ni tak sebut lah. Lepas tu dia kata dan dengan ibarat wajal wudu yukaffiru, itu musannif pengarah mengisyaratkan bahawasanya penghapusan dosa-dosa kecil itu tidak terbatas pada menjauhi dosa-dosa besar sahaja, melainkan wuduk juga dapat menghapuskan dosa-dosa kecil. Demikian juga solat 5 waktu, puasa Ramadan, haji mabrur yang terima dan yang lainnya, semua amal ibadah itu akan menghapuskan dosa-dosa kecilnya. Bila orang berkata jika wuduk menghapuskan dosa-dosa kecil, maka puasa tidaklah mendapatkan dosa yang akan dihapuskan dan begitulah seterusnya. Tadi tak jadi hapus dosa, jadi tambah pahala gitulah dah. Maka hendaklah dijawab bahawasanya dosa-dosa itu ibarat penyakit dan kejahatan-kejahatan itu ibarat ubatnya. Ketaatan itu ibarat ubatnya, ubat hak dosa tu lah, ubat penyakit dosa dah. Maka sebagaimana bagi tiap-tiap dari jenis penyakit ada jenis ubatnya yang tertentu yang tidak akan bermanfaat padanya ubat selainnya. Maka begitulah pula halnya dosa berserta ketaatan, dalam erti bahawa bagi tiap-tiap dari jenis dosa tertentu ada penghapusannya berupa ketaatan tertentu pula, yang mana ketaatan-ketaatan lain tidaklah bermanfaat padanya. Jadi dia kata selevel lah. Dosa hak ni balah kebaikan ni selevel dengan hak ni dah.
Hal ini tunjukkan oleh hadis yang lain, iaitu inna minaz zunubi zunuban la yukaffiruha samun wala salatun wala jihadun wa inna ma yukaffiruha as-sa'yu 'ala al-aqyal. Sesungguhnya di antara dosa-dosa itu terdapat beberapa dosa yang tidak dapat dihapuskan oleh puasa, solat dan jihad. Jihad. Siapa tahap jihad tak apa dosa tu. Hanya yang dapat menghapuskannya itu adalah berusaha untuk menyara keluarga. Wa inna ma yukaffiruha as-sa'yu 'ala al-iyadah. Dia kena sara keluarga dia tak hapus. Sekadar dia berjihad. Ni hadis riwayat zakarhu Haisami fi Majmu' az-Zawaid wal Ajluni fi Kashf al-Khafa. An Abi Rahda'u rawahu Tabrani fi al-Awsat fi isnadihi da'if. Tapi hadis ni hadis lemah lah. Sanad lemah ni. Kita faham dah. Kita tak sanad Nabi mudah-mudahan hadis ni da'if. Dosa-dosa kecil yang dapat terhapus dengan beberapa perkara seperti yang sudah disebutkan tadi adalah dosa-dosa yang berhubungan dengan hak Allah Ta'ala. Dosa yang berlibatkan hak Allah lah, bukan hak manusia. Adapun yang berhubungan dengan hak anak Adam, yakni sesama manusia, maka mestilah dilakukan padanya muqasah. Nah. Muqasah. Yakni apa? Yakni perhitungan atau penuntutan balas terhadap tutup balas bahawa diambil dari kebaikan orang yang menzalimi dan diberikan kepada orang yang dizalimi. Lantas jika telah habis kebaikan orang yang menzalimi itu, maka dilemparkanlah atasnya sebahagian dari kejahatan orang yang dizalimi, orang yang kena zalim itu tersebut. Dia jadi muflihannya. Tapi gitulah, jadi payahlah kalau buat zalim kau orang, dia kena minta maaf pada orang yang zalim ni dah. Buat khianat kau orang, dia kena minta maaf pada dia khianat dah. Tak boleh dia padai tunjuk warak pergi buat haji dah, doa masuk doa sama-sama tak ada dah. Dia kena minta maaf pada dia khianat tu, bahaya khianat ni dah. Khianat orang, menzalimi orang dah, tipu orang, skim cepat kaya ke gapo dah. Walaupun kita ustaz ke gapo terlibat dengan benda-benda gini, lepas tu kita mempengaruhi orang tertipu dengan skim cepat kaya. Dia bukan main mudah minta maaf gitu dah. Payah. Sebab itu kita nak mikir dua kali kalau nak tipu orang, khianat orang dak. Lagi pitih orang ni ingat benar lah. Akan tapi Al-Bazar ada mengeluarkan dari Anas bin Malik dalam keadaan marfu'. Man tala kul huwallahu ahad 100,000 marrah 100,000 marrah faqad ishtara nafsahu min Allah. Wa nada munadin min qibalillah ta'ala fi samawatihi fi ardihi ala inna fulanan atiqullah faman lahu qibalahu taba'atun falyakhudha min Allah azza wa jalla. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad 100,000 kali dah, 100,000 marrah, ahadun ada ya 100,000 marrah, 100,000 kali, maka sungguh dia telah membeli dirinya dari Allah, dan seorang penyuruh mengumumkan dari hadapan Allah Ta'ala pada segala langit dan buminya, ketahuilah sesungguhnya si fulan dibebaskan oleh Allah. Maka barang siapa yang ada baginya kesakitan lantaran perbuatan jahat dari si fulan tersebut, maka hendaklah dia mengambil balasannya dari Allah Azza wa Jalla. Ada riwayat gini ni. Tapi kita baca hadis ni, zikrahu al-Murtada az-Zubaidi fi ittihaf sadatul muttaqin. Ini syarah Al-Midi ni. Murtada az-Zubaidi ni, dia ni lama hadis juga, tapi gitulah. Hadis-hadis dia berikan ada lemah juga dah. Dia syarah pada Al-Midi bawa hadis gini ni. Bilafaz man qara'a qul huwallahu ahad alfu marratin faqad ishtara nafsahu min Allah wa azahu li rafi'i fi tarikh qazwin wa dzakara aidan hadis Anas man qara'a alfu marrah lam yamut hatta yara makanhu minal jannah. Tapi sebut gitu je, tak ada riwayat lain. Kita hadis terkenal tak ada, jadi hadis dhaif lah, tak sedap percaya lah. Jadi akidah tak boleh. Fadilat ni dalam fadilat amal, kena ingat setengah orang tu boleh beramal dengan hadis dhaif dalam fadilat amal. Kalau benda tu tak sampai tahap amal baru dah, amal baru jadi syiarkan selagi i'tiqad, keyakinan selagi dia. Kalau siapa tahap boleh jadi keyakinan, bukan sekadar bersapahadah saja. Siapa boleh menyebabkan dia kata boleh lepas daripada neraka sebab baca qul huwallahu 100,000 kali,
semata-mata, maka itu tanpa dalil yang sahih tak boleh lah jadi i'tiqad. Kita faham tu dah. Zahir dari riwayat ini adalah adanya penghapusan dosa-dosa besar juga dengan jalan membaca qul huwallahu ahad 100,000 kali. Dan inilah dia pembebasan yang terbesar, al-itaqatul kubra. Kita baca atiqullah dah. Atiqullah, Allah membebaskan. Itaqatul kubra. Itaqah ni pembebasan yang besar lah. Tapi masalah ni tidak sahih. Masalahnya kita nak guna dalil ni payah aja. Tak boleh ada. Walaupun Syekh ni kata pembebasan yang besar terbesar al-itaqatul kubra. Dan di antara kumpulan perkara yang dapat menghapuskan dosa besar adalah haji yang mabrur berdasarkan hadis al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illa al-jannah. Haji yang mabrur itu tidaklah ada baginya balasan kecuali syurga. Hadis ni hadis kuatlah, hadis Bukhari Muslim daripada Abu Hurairah. Hadis kuat, muttafaqun alaih. Dan di antaranya adalah jihad kerana sungguhnya telah datang riwayat innal ghazwa fil barri yukaffiruha illa tabi'ati wa fil bahri yukaffiruha hatta tabi'at. Sesungguhnya berperang di daratan itu dapat menghapuskan dosa-dosa kecuali kejahatan pada anak Adam. Dan berperang di laut dapat menghapuskan dosa-dosa sehingga dosa kejahatan pada anak Adam pun terhapus, dia kata dah. Hadis kita tengok kuat. Ja'a fil hadis an Abdullah bin Amr bin As di Ibn Abi Asim fil jihad. Dia kata begitulah. Tapi hadis ni tak riwayat kuat setengah mana juga. Jangan beringat, jangan duk sedar hatilah. Betul-betul kita nak berjuang jalan Allah. Perang jihad dah. Tak boleh kita buat khianat korang. Takut tak hadis tak kuat, tak boleh nak buat pegangan lagi dah. Hadis ni tak tahu riwayat kuat setengah mana dah. Tak tahu sahih. Dhaif lah. Kita kira dhaif dulu. Sebabnya kaedah hadis ni kalau kita tahu sahih, kita kata dhaif dulu. Tak boleh kata palsu, tidak boleh kata sahih. Kita kata dhaif dulu. Kecuali dibuktikan sahih dah. Jadi tak boleh buat pegangan. Mudah-mudahan dah. Tapi moga-moga ada harapan lah. Orang berjuang ni. Dia berjuang siapa nyawa yang terkorban ni. Bukan nak jaga dia saja. Nak jaga negara ni. Dan nak jaga negara bahkan macam nak jaga juga orang yang dia pernah khianati tu. Moga-moga ada harapan lah. Tapi secara asasnya tak boleh bergantung dengan riwayat ni. Dan kita mesti beringat janganlah buat khianat ke orang. Takut tidak diampunkan dosa oleh Allah SWT, takut dituntut di hari akhirat nanti. Takut-takutlah. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.